Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Ahad 18 hari bulan Syawal 1442 bersamaan dengan 30 hari bulan 5 2021, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hajj. Tafsir suratul Hajj. Suratul Hajj, surah yang ke-22 di dalam juzuk yang ke-17. Juzuk yang ke-17. Tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 690. Kita baca beberapa ayat. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini bermula dengan muqaddimah. Muqaddimah intisari surah. Kemudian kita pergi kepada beberapa ayat ayat dan sedikit huraiannya insya-Allah. Kita mula dengan bacaan ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Sebelum kita pergi kepada terjemahan huraian ayat, lebih dahulu kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah artinya permulaan surah ini, apa yang patut kita perbincangkan, apa yang patut kita belajar. Bagi jemaah yang tengok pimpinan Ar-Rahman, muka surat 689. Muqaddimah Suratul Hajj. Muqaddimah Suratul Hajj. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia surah ni ada dua. Dia panggil Makkiyatun, yang turun di Mekah, yang ini sebelum hijrah.
Yang kedua, madaniyatun, maknanya turun di Madinah selepas hijrah. Itu pembahagian secara umum lah. Maka surah ini dalam tafsir kita ni dia pilih madaniyatun, madaniyah. Dalam perbincangan secara detail sedikit, ikhtalafal ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan surah ini madaniyah, turun di Madinah. Waqila illa 4 ayat. Ada kata 4 ayat dalam surah ini makkiyah, turun di Mekah. Ada juga pandangan kata surah ini makkiyah kecuali beberapa ayat. Pandangan yang kita kata mukhtalitah, maknanya bercampur, setengah Madinah, setengah Mekah. Wallahu alam. Itu kita serah kepada pengkaji-pengkaji dalam bidang tafsir lah. Yang pentingnya kenapa suratul Hajj? Sebab surah ini mengandungi 78 ayat. Mengandungi 78 ayat. Dinamakan surah Al-Hajj, perihal yang berkait dengan ibadat haji. Kenapa? Sebab kerana perintah Allah Ta'ala mengenai amalan haji ada disebutkan dalam surah ini mulai dari ayat 26. Ayat 26 nanti kita baca, kita akan jumpa tentang haji. Nama dia surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Dan ta'zim asy-sya'air dalam surah ini mengajar kepada kita supaya membesarkan, mengagungkan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang ketiga, ada menyebut tentang ta'zin Ibrahim. Nabi Ibrahim menyeru orang, wa azzim fin nasi bil hajj. Nabi Ibrahim selepas bina Kaabah dipanggilnya masyarakat, orang ramai supaya datang mengerjakan haji. Itu di antara sebab nama dia surah Al-Hajj. InsyaAllah bila sampai ayat 26 nanti kita bincang lebih detail lah, insyaAllah. Jadi surah ini diturunkan sebelum difardukan haji alal muslimin bil ittifaq. Sebab haji bila difardukan, khilaf ulama. Ada kata tahun yang ke-9, ada tahun kata yang awal lagi. InsyaAllah kita sampai di tempat dia, kita cuba perhalusi pandangan ulama dalam perbincangan ini. Baiklah para jemaah sekalian, adapun tasmiyah menamakan surah ini dengan suratul Hajj, terdapat asar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata apa? Fi suratil Hajj sajdatan. Dalam surah Al-Hajj ada 2 kali sujud tilawah. Dalam surah ini ada 2 kali sujud tilawah. Itu fakta. Awal kemudian di akhir. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi mauquf ala Ibni Abbas. Satu lagi asar daripada Abdullah bin Sa'labah. Abdullah bin Sa'labah. Dia kata apa? Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu shalla bihim bil Jabiyah. Sayyidina Umar menjadi imam kepada umat Islam pada masa itu di Jabiyah. Jabiyah ni satu bandar di dalam negara Syam. Umar pergi ke sana, dia jadi imam. Faqara'a surat al-Hajj. Anaknya dia sebut nama. Qara'a surat al-Hajj fasajada fiha sajdataini, maka dia sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Asar ini akhrajahu Asy-Syafi'i fil wal Hakim wal Baihaqi. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada
Di manakah sujud? Sujud yang pertama ayat 18. Hadza ajma'al ulama ala sujud fiha. Ijma' ulama mengatakan ayat 18 ni sujud tilawah. Ayat yang kedua, ayat 77. Wa fiha khilaf. Ada sedikit perbincangan. Mazhab Syafi'i dan Hambali dan juga sebahagian ulama Maliki mengatakan sujud di sini. Baik para jemaah sekalian. Kita masuk kepada intisari kandungan. Intisari kandungan. Tengok dalam kitab tafsir pimpinan tadilah. Adapun kelebihan surah sebagaimana kata Ibnu Abbas dan juga kata Ibnu Umar, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi. Kelebihan dia ada 2 kali sujud. Dia ada dua kali sujud, kan. Intisari kandungan. Tengok pimpinan. Menerangkan tentang hari akhirat, dan menarik perhatian umat manusia. Jika ada sesiapa yang menaruh syak tentang kedatangan hari kiamat, hendaklah mereka memikirkan keadaan kejadian diri mereka sendiri. Nescaya hilanglah keraguan mereka dan akan dapatlah diketahui bahawa Allah yang berkuasa menciptakan mereka pada mulanya tentulah berkuasa menghidupkan mereka semula pada hari kiamat untuk diadili dan menerima balasan. Ditegaskan pula bahawa Allah Ta'ala tetap akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam alam kehidupan dunia ini untuk mengembangkan Islam dan mencapai kemenangan dan mengurniakannya dengan sebesar-besar kemuliaan di akhirat kelak. Sesiapa sahaja dari musuh-musuh Islam yang menyangka sebaliknya disebabkan hasad dengkinya, maka biarlah dia membunuh diri. Kerana segala rancangannya yang jahat tidak akan dapat menyekat pertolongan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran kepada kaum kafir musyrik yang sedang menguasai tanah suci Mekah Al-Mukarramah pada masa itu. Mana masa mula-mula Islam, Mekah memang negara dikuasai oleh Abu Jahal dengan geng-geng dia. Ia menyekat orang-orang Islam daripada mengerjakan ibadat di situ, bahawa mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya, akan terima padahnya. Pada ketika itu Nabi SAW sendiri bersama-sama orang-orang Islam yang datang dari Madinah Al-Munawwarah dan berhenti di Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah ni nama satu tempat. Jarak dia lebih kurang 25 km dari Masjid Haram. Kita nak pergi ke Tan'im, ada satu sempang. Dia pusing ke arah jalan Jeddah lama. Nama dia Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah. Sekarang ni masyhurlah Hudaybiyah ni, tempat jemaah umrah, jemaah haji Malaysia dibawa untuk berniat umrah sebab dia di luar tanah haram beberapa jarak je, dekat je jarak. Dan lebih masyhur lagi bagi pihak travel agent, mereka mengajak orang untuk pergi minum susu unta, itu dia panggil Hudaybiyah. Bila Nabi sampai di Hudaybiyah tahun yang ke-6, Nabi kita mimpi masuk Mekah. Telah disekat oleh kaum musyrik dari masuk mengerjakan umrah di Mekah. Walaupun Nabi dah pakai ihram, tidak dibenarkan masuk. Tidak berapa lama kemudian negeri Mekah, tahun yang ke-6 disekat, tahun yang ke-7 Nabi kita pergi Umratul Qadiyah, tahun yang ke-8 inna fatahna laka fatham mubina. Nabi kita dapat Ramadan tahun yang ke-8, negeri Mekah telah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh penduduknya memeluk Islam. Alhamdulillah. Diterangkan pula bagaimana Nabi Ibrahim AS diperintahkan mendirikan Baitullah, Kaabah, di tanah suci Makkah. Serta diperintahkan menyeru umat manusia mengerjakan haji di situ,
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan amalan ibadat haji dan faedah-faedahnya yang didapati oleh orang-orang yang mengerjakannya. Siapa dia pergi haji, liyashhadu manafi'a lahum, mereka akan dapat menyaksikan faedah manfaatnya. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam yang besertanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah, sehingga baginda dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh, maka baginda dan orang-orang Islam yang telah puas bersabar diizinkan oleh Allah menghunus senjata menentang pencerobohan itu. Umat Islam telah dipuji oleh Allah kerana mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan sekiranya mereka memegang kuasa, nescaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurnanya. Suratul Haji ini diakhiri dengan memerintahkan supaya umat Islam berjihad, berjuang dengan bersungguh-sungguh, mengerjakan suruhan-suruhan Allah dengan sempurna dan dengan ikhlas kepada Allah semata-mata, kerana Allah jualah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Itu intisari surah Al-Hajj yang ada dalam kitab pimpinan. Maka para jemaah sekalian, adapun dari sudut maqasidus surah, objektif surah ini, min ahammi maqasidis suratil hajj bayanut tauhid, di antara maksad ataupun objektif besar dalam surah ini iaitulah penjelasan tentang tauhid wa iqamatul adillati alaih, menegakkan dalil untuk tauhid, wa isbatul ba'si, dan mengisbatkan kebangkitan semula pada hari kiamat. Bangkit semula pada hari kiamat. Maka di antara tajuk-tajuk surah yang orang panggil dalam surah ini, tadi kita sebut secara intisari. Jadi dalam surah ini dia panggil maudu'atis surah. Poin-poin utama dianya, Allah Ta'ala mula surah ini dengan arahan supaya bertakwa dan menyebut tentang ahwal yaum al-qiyamah, huru-hara pada hari kiamat, dan keadaan manusia apabila marinya kiamat. Yang kedua, menyatakan dalil tentang kebangkitan semula itu benar. Yang ketiga, menyebut tentang jidal al-musyrikin, orang-orang kafir duduk berbantah-bantah, dan juga menyebut tentang ibadat puak-puak munafikin, bagaimana sifat mereka, bagaimana sikap mereka. Yang ketiga, yang keempat, menjelaskan hukum Allah Ta'ala di antara hambanya dan juga kata putus di antara mereka, mana setiap orang akan menerima apa yang mereka lakukan, sama ada mereka itu menyembah Allah ataupun menyembah perkara lain. Kemudian yang kelima, aqdu muqaranah. Allah Ta'ala buat perbandingan dua kumpulan yang berbantah-bantah, sekumpulan yang beriman dan sekumpulan lagi orang yang tidak beriman. Yang keenam, ayat dalam surah ini juga mencerita tentang kefarduan haji dan manfaat-manfaat haji, serta bagaimana puak kafir nak menyekat umat Islam ini daripada memasuki Masjidil Haram. Yang ketujuh, tahziru minasyirki, amaran keras daripada terjebak dengan syirik. Yang ke-8, Allah Ta'ala izin kepada orang Islam supaya berperang. Karena itu terjadinya peperangan yang pertama, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Yang ke-9, Tasliyatul Rasul. Surah ini juga nak menenangkan hati Nabi tentang pendustaan yang dibuat oleh orang kafir terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, Allah Ta'ala buat ardu namazij, beberapa contoh-contoh tentang pendustaan orang-orang yang mendustakan nabi-nabi mereka,
sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana penentang-penentang Nabi akhirnya dibinasakan. Yang ke-11 iaitulah pembentangan tentang gaya penipuan syaitan, perancangan konspirasi jahat syaitan terhadap Rasul dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, dan Allah Ta'ala sabatkan para anbiya dalam dakwah mereka. Yang ke-12, Allah Ta'ala sebut beberapa kategori nikmat Allah Ta'ala ke atas makhluk, dan Allah Ta'ala pilih di kalangan makhluknya, dari kalangan malaikat, menjadi utusan, menyampaikan wahyu dan lain-lain tugasan. Kemudian yang ke-13, Allah Ta'ala ajar taujih, bagi bimbingan, tunjuk ajar kepada hamba-hambanya yang beriman di dalam melakukan ibadat, kebajikan, jihad, mendirikan salat, berzakat dan berpegang dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu 13 yang dapat kita simpulkan lagi di dalam kitab Tafsir Al-Muharrar. Sekarang kita masuk kepada ayat kita yang pertama, Suratul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bincang banyak kali dah tentang kalau kita mula awal surah, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Al-Bara'ah. Surah Al-Bara'ah tidak ada bismillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, terus pergi pada bara'atum minallah ila akhiril ayat. Baik, ayat yang pertama Allah ceritakan kepada kita tentang huru-hara hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Ayat ini, surah ini dimulai dengan suruan. Suruan apa? Suruan supaya bertakwa. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hendaklah kamu takut bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah memberi rezeki kepada kamu, yang telah menyusun atur segala urusan kamu. Bagaimana kita nak bertakwa? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Dengan kita melaksanakan perintahnya, tuntutannya, dan menjauhkan diri daripada segala larangan, maka itu nama dia at-taqwa. Dia panggil itu tafsir takwa yang paling simple sekali. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kata di para ulama, awwalu taqwahu, di antara takwa yang pertama yang kita kena buat, iaitulah dalam sudut tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tanzih, ini sekali lagi kita ulang kalimah tanzih dengan H, T-A-N-Z-I-H. Tanzih, membersihkan Allah, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Iaitu membersihkan Allah Ta'ala daripada segala bentuk syirik. Segala bentuk syirik dengan kita beriktikad, yakin dengan percaya dengan keesaan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil takwa yang paling utama, yang besar, yang permulaan yang kita kena bersihkan, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada makna kita takwa, warak, tapi dalam bab tauhid kita gagal. Masih lagi minta pertolongan dengan hantu, jin, jemalang, dengan bukit bukau, dengan apa saja, kita kata ini berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, kita kena beza di antara kita menjelaskan ini tauhid, ini batasan kufur, siapa dia langgar tempat ini boleh membawa kepada kekufuran. Menjadi kewajipan kepada para pendakwah menjelaskan perkara ini. Jadi ada setengah masyarakat, setengah orang ni dia allergic sangat. Bila kita kata ini batasan iman dengan kufur, dituduh, oh ini, orang ini suka mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Beza tuan-tuan. Kita menyatakan batasan. Setakat ini, tauhid. Langgar boleh pergi kepada syirik dan kufur.
Ini sunnah. Langgar batasan ini pergi kepada bid'ah ataupun ihdas. Jadi, kalaulah para pendakwah tidak menyatakan, bagaimana masyarakat boleh kenal, boleh tahu. Ini sangat berbahaya. Maka, tidak boleh kita mengatakan, oh ustaz ni suka mengkafirkan orang. La. Mengkafirkan orang ni seperti orang menuduh orang tu. Dia kata orang ni mujassimah. Mengatakan Tuhan berjisim. Itu dia panggil yang menuduh orang. Kita kena beza di antara menerangkan batas dengan menuduh orang. Kadang-kadang kita kata ke orang, kita yang buat tuduhan. Itu sangat berbahaya. Baik, kita faham dalam ayat ini, ittaqullah, adalah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara kita melakukan, memurnikan tauhid, menjauhkan diri daripada syirik, membersihkan Allah Ta'ala daripada segala bentuk syirik dan segala sifat kekurangan. Itu tidak ada pada Allah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mula surah ini dengan arahan bertakwa dan menceritakan kepada kita tentang bahayanya, apa bahaya? Bahayanya hari kiamat yang akan datang. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini dia bersambung daripada surah yang lepas. Kan kita cerita juga tentang hari kiamat, kemudian di sini dibawa kepada kita tentang bagaimana kiamat itu berlaku. Bagaimana kiamat itu berlaku. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Allahu akbar. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa hari kiamat. Zilzal ni macam goncangan. Awan goncangan, gempa bumi. Bergoncang semua bumi ni. Hancur habis. Gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Sangat besar dia punya ketakutannya. Tengok nota di bawah. Yakni, patuhilah suruhan Allah dan tinggalkanlah larangannya supaya kamu selamat pada hari kiamat yang mengandungi berbagai-bagai peristiwa yang sungguh-sungguh mengerikan. Kita kenapa tak mengeri? Kita tengok apa yang berlaku, gempa bumi, tsunami pun kita dah takut kan. Hari ini kita disunamikan dengan angka-angka orang positif COVID sudah lebih 9,000 dan negeri kita sudah lebih 900 pun kita sudah rasa cemas. Bagaimana? Huru-hara yang berlaku pada hari kiamat yang cukup dahsyat. Allahu Akbar. Gempa yang dimaksudkan di sini ialah yang berlaku ketika hampir kiamat. Seluruh alam ini akan hancur lebur dan akan digantikan dengan alam yang baru. Yauma tubaddalul ard. Ditukar bumi ini, bumi tapi tukar dia punya cara. Hancur lebur habis. Bukit bukau sudah tidak ada. Maka para jemaah sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala kerana depan kita akan melalui hari yang cukup dahsyat, cukup menakutkan. Wala najata. Tidak ada siapa yang lepas. Siapa yang selamat pada hari tersebut illa bitaqwallah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Ini saja manusia yang selamat. Orang yang bertakwa, manusia yang selamat. Sekali kalau kita nak selamat, kita kena bertakwa. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang telah kita baca beberapa kali. Iaitulah Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, wahai Adam. Adam jawab, labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Kita kata, ya Rabbi. Itu jawapan. Wal khairu fi yadaik. Semua kebaikan itu di tanganmu. Allah perintahkan Adam, akhrij ba'than nar. Kamu keluar mana tu? Orang-orang ruh-ruh yang akan dibawa ke neraka. Na'udzubillah. Adam kata, wa ma ba'surna. Apa dia bawa neraka tu? Maka Allah bagi tahu, setiap 1,000 orang, 999 ke neraka. Ketika itu, kanak-kanak yang kecil beruban. Mana sangat huru-hara. Tengok ni. Tengok dalam ayat kita ni.
ayat yang kita akan baca ni ayat yang kedua ni, yauma tarawunaha kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin. Tengok betul balik ayat. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Orang yang mengandung keluar anak. Orang tengah duduk menyusu, cabut susu. Tengok. Kamu tengok manusia semua mabuk, bukan mabuk. Ayat yang kedua. Kemudian, sahabat-sahabat bila dengar cerita ni, mereka bertanya, Ya Rasulullah, wa ayyuna zalikal wahid. Siapa di kalangan kita yang seorang selamat tadi? 1000 seorang selamat. Sahabat-sahabat duka cita. Sedih, siapakah 1000 dalam satu? Satu dalam 1000. Siapa orang itu? Qala sallallahu alaihi wasallam abshiru. Nabi kata jangan bimbang para sahabat. Seorang kamu daripada Ya'juj wa Ma'juj berapa? 1000 orang. Tengok dalam surah yang lepas, suratul Anbiya, kita telah cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj, kan? Min kulli halabin yansilun. Kemudian Nabi kita bersumpah. Dengar tuan-tuan, sumpah inilah yang menggembirakan kita. Nabi kata apa? Nabi kata wallazi nafsi biyadih. Demi jiwaku di tangannya. Inni arju an takunu rubu'a ahli jannah. Aku mengharapkan kamu 1/4 ahli syurga dari kalangan umatku. Allah. Fakabbarna, sahabat bertakbir. Allahu Akbar, gembira 1/4. Daripada seluruh nabi-nabi, 1/4 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam seketika, Nabi ulang balik. Arju an takunu sulus. Aku mengharapkan 1/2. 1/3, sulus. Sahabat bila dengar tadi 1/4, naik upgrade 1/3. Kabarna, sahabat bertakbir kerana lebih ramai. Kemudian Nabi SAW ulang sekali lagi, arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku mengharapkan kamu, umat Muhammad SAW, separuh daripada ahli syurga. Syurga besar ni setengah umat Muhammad SAW. Sahabat bertakbir. Faqala ma antum fin nas illa kasya'ratil sauda fi jildi thawrin abyad. Nak banding kamu dengan umat yang lain seperti seorak rambut yang hitam duduk di atas belakang lembu warna putih. Sedikitnya kita. Ataupun rambut putih di atas belakang lembu warna hitam. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Ayat yang kedua, dalam hadis ini dah sebut ayat ni. Tapi kita baca ayat. Ayat yang kedua ni, bagaimana suasana, view, keadaan masyarakat, manusia ketika berlakunya iza zulzilatil ardu zilzalaha, berlakunya goncangan yang besar, iaitulah hari kiamat. Tengok ayat kedua. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu. Bagaimana bayangannya? Tiap-tiap ibu penyusu akan lupakan anak yang disusunya. Allahu Akbar. Ia menyusu tak ingat nak menyusu dah, mana anak hilang habis. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandung. Automatik tiba-tiba, mana baby? Tak ada. Huru-haranya yang berlaku. Gugur anak. Wa taran nasa sukara, dan engkau melihat manusia mabuk, terhuyung-hayang ke sana ke sini, kemabukan. Wa ma hum bisukara, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Bukan minum arak, bukan minum ketum, bukan mabuk dada, kan? Bukan hidu gam, tapi mabuk ni apa? Walakinna azaballahi syadid. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat dan sangat menakutkan, sangat mengerikan. Itu suasana yang berlaku. Allah gambarkan kepada kita dalam ayat ini, iaitulah tentang apabila berlakunya kiamat,
bagaimana keadaan manusia. Malangnya bawa dalil, bawa bukti, bawa sudah jelas bahawa sudah ada tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, berlakunya kiamat, tetapi manusia ni tak dengar. Apa tak dengar? Masih lagi kerah kepala, tak mahu terima apa yang dibawa oleh, yang diajar oleh Allah dalam Quran kepada mereka. Baik. Kita tengok sedikit perbincangan ulama dalam dua ayat ini. Perbincangan yang sangat menarik. Yang pertama sekali, Allah SWT ajak kita semua supaya bertakwa. Kata di para ulama, kalimah takwa yang sepatah itu mengandungi segala kebaikan. Segala kebaikan duduk di mana? Duduk di takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa bertakwa, maka orang itu akan selamat. Di antara rahsia balaghah. Balaghah ni bahasa Al-Quran yang sangat tinggi. Perbincangan dia, Allah Ta'ala mulakan permukaan dua surah dengan kalimah Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ada dua surah. Surah yang pertama, surah An-Nisa. Surah yang pertama, surah An-Nisa, iaitu surah yang keempat daripada awal Quran. Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu dipanggil permulaan. Wa'allal amra, dan sebab Allah Ta'ala beri arahan supaya bertakwa ini menunjukkan kepada permulaan. Kita kena mula perjalanan hidup kita dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ni, Allah Ta'ala jadikan kita min nafsin wahidah. Daripada manusia yang satu, Adam. Kemudian membiak besar. Menunjukkan kepada sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla dan sempurnanya ilmu dan hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Itu surah yang pertama, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Surah yang kedua, surah kita ini, Suratul Hajj. Tanda tuan-tuan, Suratul Hajj. Allah Ta'ala mulakan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ini surah yang keempat dalam separuh yang kedua. An-Nisa separuh yang pertama. Separuh yang kedua lepas 15 juzuk kan. Maka dimulai surah dengan suratul Hajj, surah yang keempat daripada separuh yang kedua di Quran. Allalal amra, arahan supaya bertakwa untuk mengetahui, membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Surah An-Nisa, permulaan hidup. Suratul Hajj, akhir hidup. Allahu Akbar. Mana Allah jadikan permulaan dua surah ini dalil untuk mengetahui permulaan dan pengakhiran perjalanan hidup manusia. Allahu Akbar. Dan dimulai dengan surah An-Nisa sebab itu perjalanan. Kita ni, atas dunia ni kita mula dengan hidup. Hidup, mati. Maknanya mula, akhir. Mengikut tartib as-surah, kita kata ini sangat menarik para jemaah sekalian untuk kita, ini dipanggil ilmu tadabbur Al-Quran, sangat besar kedudukannya. Baiklah. Kita pergi kepada kategori manusia. Ada manusia yang bertakwa, yang menerima ajakan supaya bertakwa, kita kata Alhamdulillah. Ada manusia kerah kepala. Bagaimana kerah kepala? Tengok ayat yang ketiga. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan ada di antara manusia yang membantah akan perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Ini semua orang yang bantah, berdebat
tanpa ilmu, maka orang ni dianggap sebagai apa? Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan ia menurut tiap-tiap langkah, jejak langkah syaitan yang telah sebati dengan kejahatan. Mana orang yang tak ikut, tak mau beriman kepada Allah, orang yang tak mau bertakwa kepada Allah, bermakna orang itu telah mengikut jejak langkah syaitan. Bos dia siapa? Bos dia syaitan. Tengok nota 1008. Yakni, walaupun Allah Ta'ala telah menerangkan tentang kedatangan hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku padanya, tetapi ada juga manusia yang tetap mengingkarinya dengan tidak berdasarkan sebarang bukti. Dan ia pula menurut ketua-ketua yang kufur engkar menyesatkannya, bahkan mereka telah berbantah-bantah, tidak mau menerima walaupun telah dibuktikan dengan bukti dan datang ancaman inna zalzalatis sa'ati syai'un azim. Kerah kepala juga orang yang tidak mau menerima. Kita kata wal'iyazubillah. Jadi bagi orang yang Allah Ta'ala gambar di sini, ada di kalangan manusia yang suka membantah perkara-perkara yang benar tidak dengan ilmu. Tidak dengan ilmu, tidak dengan perjalanan yang wahyu, tapi mereka lebih kepada apa? Lebih kepada mengikut syaitan, mengikut syaitan. Kalau itu perangai dia, apa jadi? Tengok ayat yang keempat. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluh wa yahdihi ila azabis sa'ir. Yang telah ditetapkan kepada tiap-tiap syaitan itu bahawa sesiapa yang berketuakan syaitan, maka sesungguhnya ia akan menyesatkannya dan memimpinnya kepada azab neraka. Jadi siapa yang tak mau beriman, masih lagi mengikut ajaran syaitan, maka syaitan akan bawa pengikutnya ke mana? Ke neraka. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada menjadi pengikut syaitan. Menjadi pengikut syaitan, iaitulah setiap kumpulan yang berjidal, berbantah, bukan dengan ilmu, tapi berbantah dengan apa? Dengan kerah kepala, maka itu dikatakan sebagai muttabi' lisyaitan, pengikut-pengikut syaitan. Wal'iyazubillah. Baik para jemaah sekalian, dalam ayat ini, ayat 3 dan ayat 4 ini, Allah SWT cerita mencela. Tanda tuan-tuan, ini di antara faedah ayat. Allah Ta'ala mencela mana-mana kumpulan yang berbantah tentang ketuhanan zat Allah Ta'ala tanpa ilmu. Tetapi kalau kita nak berbantah dengan orang kafir dengan ilmu, itu tidak dicela. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berbantah kepada kaum dia yang telah kita bincang dalam surah Al-Anbiya. Nabi Ibrahim pergi berkelahi, berbantah dengan kaum dia tentang berhala. Dia suruh tanya berhala lah macam-macam, akhir sekali dipecahkan berhala. Maka ayat ini menunjukkan kalau kita ada ilmu untuk mempertahankan agama Allah, kita boleh pergi bermujadalah, berdebat dengan orang-orang yang menentang Islam. Tapi kalau tak ada ilmu, jangan. Nanti kita kalah, Islam pula terfitnah dengan sebab kita, dengan sebab kita. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengarahkan supaya orang Islam hendaklah menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebab kalau kita tak ada ilmu, bagaimana kita nak mempertahankan agama ini? Bagaimana kita nak menyampaikan agama ini? Jadi sebab tu kita kena kata ilmu yang paling mantap, yang utama sekali kita belajar, ilmu tentang Al-Quran, sebab dia kalamullah. Kalau orang tanya, ilmu apa yang patut kita belajar? Ilmu Al-Quran. Kita kena belajar Al-Quran, kita kena
fahami isi kandungan Quran, memahami Al-Quran, baru itu yang pertama sekali. Kemudian ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kedua. Kemudian daripada Quran dengan sunnah inilah lahirnya ilmu fiqh, ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kepahaman istinbat, hukum dan juga lain-lain perkara yang berkaitan. Kemudian kita kena ingat dalam Islam ini ada satu lagi ilmu, dia panggil fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Ilmu perubatan, ilmu ekonomi, iktisad, ilmu pembangunan, ilmu matematik, itu semua dipanggil ilmu fardu kifayah. Jangan kata bukan Islam. Sebab itu tidak tepat. Bila kita pergi belajar ilmu doktor contohnya, kan? Ilmu kedoktoran. Maaflah Ustaz, saya ni belajar ilmu sekular. Kita kata kenapa? Dalam Islam, semua ilmu itu dikira ilmu Islam kecuali yang bercanggah dengan ajaran Islam. Seperti ilmu sihir. Lah, ini tak boleh. Ilmu sains, teknologi, semua itu ilmu di bawah Islam, di bawah ilmu fardu kifayah. Jadi kita kena belajar. Maka sesiapa yang bercakap dalam bidang agama bukan melalui wahyu, bukan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang luar, maka dia bercakap tentang agama bukan daripada dengan ilmu. Ini kita kena faham di situ. Baik. Siapa yang bercakap dalam bidang agama yang dia tidak ada ilmu, sangat berbahaya, sebab dia mengumpulkan dua kesesatan. Sesak diri sendiri, menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang lain hasil daripada kepahaman dia tentang syaitan. Sekarang ni macam-macam orang faham, kan? Tak mau. Kami pakai Quran saja, tak mau hadis. La. Kita utamakan akal daripada naqli, juga berbahaya. Jadi kita kena belajar hati-hati para jemaah sekalian. Baiklah. Maknanya kita fahamlah manusia yang berdebat ni, ada yang berdebat dengan ilmu, ada yang berdebat semata-mata ikut nafsu, ataupun ilmu-ilmu yang dibawa daripada ajaran sesat. Sekarang ni timbul dia panggil New Age, apa benda, ajaran batin ya. Oi, pelik-pelik dia punya ajaran. Tuan-tuan jangan terperangkap dengan ilmu-ilmu yang ada ni. Sebagaimana kata di Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa zalika fa huwa masyghul. Apa ni? Ilmu itu qala Allah qala Rasul. Yang lain-lain itu menyibukkan kita daripada qala Allah qala Rasul. Baik. Yang terakhir daripada faedah kita ini, seorang ulama nama dia Mudarib. Tulis Mudarib bin Ibrahim. Dengan dad, Mudarib bin Ibrahim rahimahullah. Dia kata, Sa'altul Husain bin Al-Fadli. Aku bertanya ulama besar nama dia Al-Husain bin Al-Fadl. Al-Husain, semua ada alif lam, bin Al-Fadli. Qultu, Tuan Syekh Husain, Tuan telah mengeluarkan amsal al-Arab wal-Ajam min al-Quran. Tuan telah keluarkan daripada Quran ini bandingan-bandingan Arab dan juga Ajam. Arab dan juga Ajam. Kan? Fahal tajidu fi kitabillah, adakah Tuan jumpa dalam Quran man a'ana zaliman sullita alaih, siapa dia bantu orang yang zalim, nescaya penzalim itu akan menguasai ke atasnya. Adakah tak ada? Menarik juga ni, kan? Siapa dia bantu orang zalim, maka dia akan dikuasai oleh orang itu. Mula-mula happy lah kita, geng kita menang, geng kita dapat menguasai. Tapi kumpulan tu kumpulan yang zalim, kumpulan yang, ialah zalim ni banyak kategori. Sama ada zalim dia tentang kekufuran atau zalim dia kepada orang. Faqala Al-Husain, dia kata ya, aku jumpa dalam Quran ayat ini. Mana ayat? Dia baca ayat yang keempat surah Al-Hajj. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Telah ditetapkan kepada tiap-tiap syaitan itu, siapa yang berketuakan dia, maka sungguhnya ia akan menyesatkannya dan memimpinnya kepada azab neraka. Siapa dia ikut syaitan, syaitan akan bawa. Siapa dia ikut penguasa yang zalim, penguasa yang tak mahu hukum Islam, penguasa yang tak mahu kepada
syariat Islam, maka mereka akan dikuasai oleh kumpulan itu. Jadi para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah muwalli alaina khiyarana, ya Allah, lantiklah ke atas kami orang-orang yang baik-baik yang menjadi pemimpin kami. Tapi kata di para ulama, bagaimana kita nak Allah nak lantik orang yang baik kalau kita rakyat juga tidak baik? Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana perangai macam tu, begitulah yang diberi oleh Allah kepada kamu. Mudah-mudahan kita selamat daripada menjadi pengikut syaitan atau menjadi pengikut penguasa yang zalim ataupun mengikut golongan-golongan yang menolak perjalanan syariat Allah ataupun apa saja yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk perbincangan tentang hujah. Allah Ta'ala ajar kepada kita hujah logik bagaimana manusia ini akan dibangkit semula pada hari kiamat. InsyaAllah dalam ayat yang kelima kita akan berbincang di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.